Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Harimau Melayu kepada kesemua sahabat yang ada di dalam kumpulan sahabat yang sayang Najib Razak. Kebelakangan ini saya nampak beberapa komen daripada puak-puak kafir. Okey. Puak-puak kafir yang saya maksudkan adalah puak-puak selain daripada umat Islam. Selain daripada umat Islam adalah kafir. So kita tidak perlu membantah hujah tersebut. Dan saya pernah memberitahu bahawa saya dalam grup ini sebagai admin, sekiranya ada sesiapa yang tak suka hujah saya, penyampaian saya, tak suka apa yang saya sampaikan, apa yang saya tulis di dalam grup, sila tinggalkan grup. Tak perlu nak komen di situ macam ya je. Saya nak bagi tahu dengan terus terang. Kafir tetap kafir. Tiada syurga untuk kafir. Okey? Melainkan kafir itu memeluk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Okey? InsyaAllah itulah kualifikasi pertama untuk ke syurga. Dan seterusnya, sekiranya dia dah mengucap 2 kalimah syahadah dan dia masih lagi berzina, berjudi, minum arak, maka tak ada syurga untuk dia juga. Maka istilah kafir tetap kafir, tiada syurga untuk kafir adalah satu istilah yang benar. So ada yang tak puas hati, nak kononnya nak kecam admin. Saya dah bagi tahu daripada awal. Kalau tak suka admin, sila berambus. Okey, saya tak rugi, saya bukan dibayar oleh mana-mana satu kerajaan atau mana-mana satu NGO untuk apa yang saya buat dan untuk apa yang saya lakukan. Saya buat kerana Allah Ta'ala, saya nak memperkasakan firman Allah daripada Al-Quran, itu sahaja. Simple. Alright? Dan ada mana-mana puak yang tak puas hati, dipersilakan keluar daripada grup. Saya tidak mengundang. Okey. Tetapi bila duduk di dalam grup, apabila saya mengeluarkan hujah, kafir tetap kafir. Tiada syurga untuk kafir. Jangan pula puak-puak Kristian datang cerita lebih. Okey? Jangan sampai saya menggunakan ayat-ayat daripada Bible untuk membuktikan bahawa Bible sesat dan menyesatkan. Jangan sampai saya menggunakan istilah dan taktik tersebut. Sebab saya ni tak suka mengecam kepercayaan orang lain. Tapi jangan paksa saya. Kalau terpaksa, saya tetap akan buat. Itu cara saya. Okey, saya ambil peluang inilah kerana ramai yang online. Kepada yang mengucap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan kepada yang membalas salam saya, terima kasih, syukur, Alhamdulillah. Ingin saya mengambil kesempatan di sini untuk memberitahu bahawa yang pertama, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, perlu dilanjutkan sehingga bulan Julai. Okey? Perlu dilanjutkan. Sekiranya kerajaan persekutuan bertanggungjawab terhadap rakyat jelata, maka Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan sehingga bulan Julai atau bulan Ogos, di mana vaksin mRNA 1273 akan diperolehi di dalam pasaran untuk kegunaan rakyat di seluruh dunia. So sehingga tahap itu, jangan kita anggaplah besok nak lepas, lusa nak lepas, perintah ni akan dibatalkan. Tak guna kalau perintah ni dibatalkan tetapi yang mati ramai, seperti di Amerika Syarikat, seperti di Spain, seperti di Itali. Ketiga-tiga buah negara ni adalah negara Kristian. Allah izinkan senjata biologi, tetapi senjata biologi Allah juga izinkan supaya makan tuan.
Ini dia kebenaran. Sebab tu saya duduk syukur saja. Di mana-mana komen saya tulis subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Seronok saya tulis tu. Tapi saya dikecam oleh puak kafir di peringkat antarabangsa juga. Di beberapa portal media antarabangsa. Memang saya dikecam. Tapi saya tak kisah. Sebab apa? Sebab saya tahu satu saja. La haula wala quwata illa billah. So janganlah kita risau. Biar puak kafir nak cakap apa di luar sana, itu terpulang kepada mereka. Tetapi di dalam kumpulan sahabat yang sayang Najib Razak, saya harap puak kafir akan duduk diam sekiranya tidak suka dengan penulisan atau hujah saya, atau dipersilakan keluar. Saya memperkasakan firman Allah daripada Al-Quran Al-Karim. Dan saya pegang tegas dan teguh kepada Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran. Selain daripada itu, saya tak gentar dan saya tidak kisah pun. Ada aku kisah, aku tak kisah. Okey? So, teruskan share apa yang ada di dalam kumpulan. Kerana benda ni baik untuk kita, kita share. Ada apa-apa, kita tanya, tak ada masalah. Kalau ada soalan, insya-Allah saya akan jawab. Ramai yang nampak juga macam mana saya jawab soalan. Tetapi oleh kerana terlampau ramai dan terlampau banyak komen, saya tidak dapat jawab semuanya. Sekiranya mereka memerlukan nasihat peribadi, insya-Allah tak ada masalah. Boleh call saya, boleh WhatsApp saya. Insya-Allah saya akan beri nasihat dan pandangan secara peribadi. Tak ada masalah. Itu yang saya buatlah apa yang sekadar kemampuan saya demi kesejahteraan rakyat Malaysia kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana parti politik, bukan kerana kerajaan Malaysia. Saya buat kerana Allah Ta'ala demi kesejahteraan rakyat jelata. Sebab kita semua ni rakyat jelata. Kita bukan keturunan diraja. Dan kita bukan keturunan kerabat yang diiktiraf oleh manusia sekarang. Kemungkinan kita ni keturunan diraja daripada dulu-dulu. Kita tak tahu kan. So itu je yang saya nak bagi tahu. Sekiranya ada apa-apa soalan, insya-Allah saya Syafiq bin Abdullah akan jawab. Tak ada masalah. Okey? Dan saya mengambil peluang ini untuk menjelaskan kita patut kuburkan DAP Lahnatullah. DAP ni dah makan kenyang, dah tak ada kerja nak buat. Dia duduk usik sini, usik sana. Kerajaan Perikatan Nasional telah pun dipersetujui oleh Raja-Raja Melayu dan rakyat-rakyat Melayu. Sekiranya kafir tidak puas hati dengan apa yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan, maka angkat kaki balik negara asal. Okey, keturunan daripada mana? Balik ke negara asal. InsyaAllah kalian akan bahagia di negara asal. Betul tak? So, jangan nak kutuk Kerajaan Perikatan Nasional yang telah pun membuat setiap sesuatu yang diperlukan oleh rakyat. Dan nasihat saya kepada Lim Kit Siang, diam sajalah Uncle Lim. Just keep your mouth shut. Don't propose all unnecessary things. You are nobody. Alright? You are just a guy who managed to con a block of people to vote for you. That's all, Uncle Lim. You are nobody. You are fully corrupted. Okay? This is my message to Lim Kit Siang. Alright? Okey, ada siapa-siapa nak tanya apa-apa soalan mengenai COVID-19? InsyaAllah saya boleh jelaskan. Ada siapa-siapa yang nak tahu mengenai senjata biologi? InsyaAllah saya akan jelaskan. Sebab kita ni kena pergi kursus. Kita ni kena pergi belajar. Oleh itu, kita bolehlah memberi sumbangan kita kepada mana-mana satu kerajaan dalam usaha membanteras kegiatan pengganas. Itulah kepakaran yang perlu kita ada, bukan sijil yang diiktiraf oleh Yahudi lepas tu kita bangga. Kan? Itu bukan cara dia. Kita teruskan perjuangan kita untuk memperkasakan firman Allah daripada Al-Quran.
untuk membela agama Islam kerana Allah Ta'ala, nescaya Allah yang akan membela kita. Alright, tak payah kita risau dan tak payah kita khawatir. Itu yang saya nak bagi tahu. Sekiranya tak ada apa-apa soalan, ada apa-apa soalan? Nora Shikin. Betul. Memang betul. DAP perlu dikuburkan. DAP adalah pengganas. Tak kisahlah dia tu Cina DAP atau India DAP atau Melayu DAP. Setiap mereka yang ada di dalam DAP adalah pengganas. Okey, mereka mempunyai agenda tersirat untuk menindas agama Islam dan juga menindas orang Melayu. Itulah agenda DAP. Okey, DAP ini memang bahaya. So, jangan. Memang betul Nora Shikin. Kita wajib kuburkan. Wajib. Ada siapa-siapa yang ada soalan? Robiah Kasim. Apek Lim tu dah nyanyok. Bukan. Apek Lim tak nyanyok. Apek Lim ni, Lim Kisiang ni, dia sebenarnya dah gila kuasa. Dia dah rasa selama 22 bulan duduk di Putrajaya, walaupun dia tidak memegang apa-apa jawatan sebagai menteri, tetapi anak dia, Lim Guan Eng, menjadi Menteri Kewangan. So, puak DAP ni sudah merasa begitu bahagia duduk di Putrajaya. Dan perjuangan saya daripada awal, dan saya ada kes di mahkamah pun kerana saya mencabar DAP bahawa DAP akan dihalau keluar daripada Putrajaya. Alhamdulillah. Okay, I'm happy. I'm happy Putrajaya tak ada DAP. Okay, puas hati. Itu yang kita nak. Jangan kita tunduk kepada kafir kerana kafir tetap kafir. Tiada syurga untuk kafir. Mana-mana mufti, mana-mana satu menteri agama, mana-mana satu raja-raja Melayu ingin menafikan hujah Syafiq bin Abdullah, sila telefon Syafiq bin Abdullah, kita bersemuka, lepas itu baru kita cerita. Right, kafir tetap kafir, tiada syurga untuk kafir. Itu adalah kebenaran 386 ayat Al-Quran yang mengandungi perkataan kafir. Jangan sesiapa menafikan. Okey, dengan tegas. Jangan sesiapa menafikan. Alright. Sebab saya ada pendirian saya dan saya ada penulisan saya sendiri. Saya tahu apa yang saya sampaikan kerana Allah Ta'ala demi agama Islam. Alright, ada apa-apa soalan? Boleh saya jawab. Kalau nak tahu, boleh. Tak ada masalah. Saya boleh bagi tahu apa yang saya tahu. InsyaAllah saya tidak akan sembunyi. Dan itu yang saya nak bagi tahu. Sebenarnya, perintah kawalan pergerakan wajib dilanjutkan sehingga bulan Julai. Alright? Itu yang perlu dilakukan. Tetapi terpulang kepada kerajaan persekutuan kerana mereka adalah kerajaan dan saya cuma membuat cadangan. Dan apabila saya membuat cadangan, saya mengemukakan fakta saya mengemukakan bukti saya mengemukakan contoh-contoh yang telah berlaku di negara lain supaya benda itu tidak berlaku di negara kita kerana saya tidak mahu melihat umat Melayu Islam saya meninggal dunia beramai-ramai. Itu saja saya tak nak lihat. Saya tak nak. Kalau saya dah meninggal dunia hari ini, insya-Allah dengan izin Allah sekiranya itu yang ditakdirkan dan kemudian berlaku kematian beramai-ramai umat Melayu Islam di Malaysia, saya tak kisah, saya tak nampak. Apa yang saya tak nak lihat adalah kematian beramai-ramai di kalangan umat Melayu Islam kita. Maka jangan tamatkan perintah kawalan pergerakan. Jangan tamatkan hanya kerana desakan daripada puak kafir. Suruh mereka duduk diam-diam di rumah. Tak ada makan, tak nak beras, saya dah bagi tahu. Nak beras, telefon. Selain daripada itu, jangan minta. Ada beras, ada air, masak bubur, makan bubur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu yang perlu kita buat. Ada apa-apa komen atau ada apa-apa soalan? Betul Rohayati Zainun. PKP perlu dilanjutkan tuan. Memang betul perlu dilanjutkan kerana kita tidak mahu mengambil risiko di bulan Ramadan. Mati ramai-ramai orang Melayu Islam kita. Saya tak nak.
Sebab kita tak tahu pengganas mana yang masih ada di Malaysia yang masih menggunakan cecair virus coronavirus dan menyebarkan cecair tersebut. Kita tak tahu. Kita tak tahu ini bukan senjata AK-47 yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Apabila dia ambil cecair virus corona dan dia tuang di tempat-tempat tertentu yang mati nanti umat Melayu Islam kita. Maka jangan setuju untuk tamatkan PKP. Memang betul, saya setuju dengan cadangan Rohayati, memang betul. Okey, ada apa-apa soalan? Saya akan jawab soalan sekiranya ada apa-apa soalan. Sekiranya tak ada soalan, tak apalah, kalau kita nak sembang pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam 5-10 minit lah. Kalau ada soalan, insya-Allah saya akan jawab. Buatlah yang Nina, buatlah yang terbaik kerana Islam kami sokong. InsyaAllah saya Syafiq bin Abdullah, saya sampaikan dan saya membuat hanya kerana agama, demi agama Islam, kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Saya percaya satu saja dalam hidup saya. Apabila saya membela agama Allah, nescaya Allah yang membela saya. Buat apa saya nak takut? Lihatlah burung-burung yang berterbangan di langit. Siapa yang bagi dia makan? Bukan kerajaan, bukan ahli parlimen. Siapa yang bagi dia makan? Bukankah Allah sediakan dengan cara tersendiri? Maka kita sebagai manusia yang ada akal fikiran, kita begitu takut dan kita begitu tidak yakin dengan pemberian Allah, maka Allah akan tarik baliklah semua. So jangan kita terikut-ikut dengan cadangan atau terikut-ikut dengan hujah kafir laknatullah. Berhati-hati. Saya sudah uploadkan beberapa video yang membuktikan bahawa kerajaan Amerika Syarikat adalah orang di belakang senjata biologi ini. Dan senjata biologi ini digunakan oleh puak-puak kafir untuk menghapuskan sebahagian golongan umat Islam. Tetapi Alhamdulillah Allah Maha Perancang. Maka senjata makan tuan. Itu yang kita lihat. Amerika Syarikat yang pertama di dunia. Ramai yang mampus. Itali yang kedua di dunia. Ramai yang mampus. Spain, negara yang ketiga di dunia. Ramai yang mampus. Tak apa. Kalau mati seorang umat Islam dan mati 1000 orang kafir bersamanya, saya setuju. Okey? Saya setuju. Walaupun mati seorang umat Islam, tetapi matilah bersama-sama dia 1000 kafir, itulah jihad fisabilillah. Okey? Jangan kita anggap benda ni tak berlarutan. Benda ni berlarutan. Benda ni bersambung-sambung. Okey? Ramai yang tidak tahu membuat analisa dan tidak tahu mengambil fakta dan bukti daripada luar negara mengenai perkara yang sedang berlaku di sini. Okey, tetapi saya akan sampaikan secara tersirat dan saya juga akan sampaikan secara tersurat dan saya juga akan sampaikan secara verbal dan secara video live apabila saya perlu sampaikan, dan jangan kita gentar atau kita tunduk kepada kafir. Okey? Dan saya membuat posting sebab saya ada perkara-perkara yang akan saya bongkarkan seterusnya. Dan saya mulakan dengan tagline saja. Saya nak tengok apa pandangan dan pendapat rakyat jelata. Okey, Rabia Kasim, yes, thank you very much. Yang penting sekali, kita umat Islam kena bersatu padu dan berganding bahu. Jangan kita percaya bulan Ramadan, insya-Allah semua akan okey, kita boleh keluar ramai-ramai. Tak guna kita keluar ramai-ramai, lepas tu kita diserang oleh senjata biologi COVID-19 dan akhirnya belum sampai hari raya Aidilfitri, ramai umat Islam yang meninggal dunia. Jangan sekali-sekala membenarkan perkara tersebut untuk berlaku. Alright? Kita nampak apa yang berlaku di Malaysia, jangan kita benarkan benda itu berlaku di Malaysia. Alright? Kita perlu mengambil langkah-langkah yang
sewajibnya diambil untuk membela rakyat kita. Itu yang perlu kita buat. Kita sama-sama sesama umat Melayu Islam, kita perlu dan kita wajib saling melindungi. Sekiranya kafir datang cari kita untuk perlindungan, maka itu adalah kafir zimmi. Kafir yang mencari umat Islam untuk perlindungan. InsyaAllah kita umat Islam tetap akan melindungi kafir yang mencari kita untuk perlindungan. Tetapi jangan kafir mencari kita untuk memberi arahan. Okey, itu tidak akan berlaku dalam sejarah Syafiq bin Abdullah. Amirul Amir, ya betul tu bos, DAP ada agenda. Memang betul DAP ada agenda dan beberapa puak DAP yang sedang bergerak. Tetapi biarlah polis di Raja Malaysia dan tentera di Raja Malaysia membuat risikan dan selidikan dan siasatan seterusnya untuk mengenal pasti mereka-mereka yang sedang merancang dan mengancam umat Melayu Islam di Malaysia. Itu kerja mereka, biar mereka buat. Tetapi sesiapa yang ada maklumat, sila salurkan kepada polis di Raja Malaysia ataupun kepada Angkatan Tentera Malaysia. InsyaAllah kita boleh memperbaiki dan kita boleh mengawal keadaan buat sementara waktu selagi umat Melayu Islam tidak keluar rumah beramai-ramai. Itu aja. Jangan keluar rumah beramai-ramai. Kalau keluar seorang, pakai mask. Walaupun sakit atau tak sakit, pakai mask. Okey, kegunaan mask tu penting. Kalau kita keluar daripada rumah, kita wajib pakai mask. Itu saja. Don't worry about it. InsyaAllah selain daripada itu, Allah Maha Pelindung. Alright, kita jangan risau. Teruskan. Okey, yes, Rohija, memang betul. PKP perlu diteruskan sehingga bulan 7 atau bulan 8. Itu yang penting sekali. Okey, di dalam saya baca sedikit. Terbaik cuma orang kita ni jangan pula mengada-ngada. Betul. InsyaAllah Haji Sarif kita perlu menyampaikan, sebab tu saya minta orang ramai share video ni. Kita perlu sampaikan kebenaran kepada umat Melayu Islam kita supaya kita dapat mengawal keadaan dan umat Islam kita tidak menjadi mangsa ancaman pengganas menggunakan senjata biologi. Itu statement yang paling singkat yang saya boleh bagi. Okey, supaya umat Melayu Islam kita tidak menjadi mangsa ancaman senjata biologi. So kita kena berhati-hati. Terima kasih Haji Sarif ya. InsyaAllah Mai Anis, terima kasih. Kita perlu membuat pembersihan. Bol Hasan, terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh saya jawab. Nur Hayati Osman, terbaik tuan, terima kasih. Yang penting sekali, duduk diam-diam di rumah dan zikir, banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan dan kekuasaan melainkan dengan kekuatan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Okeylah. Zikir dalam bahasa Arab. Kan? At least kita boleh rasa bahagia. Kita akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan kita terikut-ikut dengan budaya kafir lah. Kafir ni dia tak ada halal dengan haram. Mana dia ada halal dengan haram? Dekat Bible pun sama. Kalau tengok versi-versi Bible yang digunakan oleh puak-puak sekarang ni di Malaysia, ada satu ayat kalau saya suruh dia buat, saya rasa dia akan bunuh diri kalau dia nak buat ayat tersebut, kalau dia nak ikut ayat tersebut. So janganlah kita puak-puak kafir tu duduk diam-diam, relax-relax. Kalau tak suka penulisan saya, jangan respon. Respon pada apa yang you suka saja. Kalau you rasa nak kutuk, nak kecam Syafiq bin Abdullah, you carilah zaman akan datang. Okay? Zaman di mana saya tak ada di dunia. Alright, jangan nak kecam selagi saya ada di dunia. Sebab saya tetap akan tegas dan teguh dalam pendirian saya apabila melibatkan usaha membela agama Islam kerana Allah Ta'ala. Ini Syafiq bin Abdullah. Okey, bukan kaki tangan kerajaan yang ambil gaji setiap bulan. Alright, ini saya nak bagi tahu terus terang. Syidah, terima kasih. Abdul Karim, terima kasih.
Nur Fatin, terima kasih. Ada siapa-siapa yang ada soalan, insya-Allah saya akan jawab soalan sekiranya nak tahu. Tetapi yang penting sekali, duduk di rumah, jangan kita mendesak kerajaan untuk tamatkan PKP. Jangan kita mendesak kerajaan. Dan jangan kita pula terikut-ikut dengan telunjuk kafir laknatullah. Okey? Dan juga telunjuk puak kafir. Sudah-sudah kita stop it dan jangan kita buat selain daripada itu. Okey, kalau ada apa-apa, tanya. Kalau tak ada, terima kasih kerana sudi membuat komen dan sudi share video live ini. Ingat, beli beras, standbykan stok beras untuk kegunaan 3 bulan. Alright? Setiap kali kena ada stok beras di rumah setiap umat Melayu Islam untuk 3 bulan. Okey? Untuk 3 bulan. Pastikan setiap sekali ada. Seminggu dah habis, tambahkan. Seminggu dah habis, tambahkan. Stok beras kena ada di rumah untuk 3 bulan. Percaya cakap saya. Okey? Belum lagi tiba di mana bumi digoncang. Okey, apabila Allah mengizinkan bumi bergoncang, masa itulah kita akan terfikir-fikir apa yang saya katakan. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan please stay home. Thank you.